Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah video terakhir untuk bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Bila kita sebut pembelajaran terakhir, ia adalah melibatkan menyelesaikan masalah bagi sukatan serakan data terkumpul. Biasalah setiap bab bila pengakhirannya mesti soalan berkenaan dengan pembelajaran, berkenaan dengan menyelesaikan masalah. Bila sebut menyelesaikan masalah, cikgu cuma dapat tunjuk 1-2 soalan je lah. Yang lain-lainnya, yang selebihnya semuanya bergantung pada apa yang telah kamu pelajari sepanjang tajuk yang kamu pelajari daripada awal sampai ke akhir tajuk. Semua itu kamu gunakan untuk menjawab soalan-soalan penyelesaian masalah. Jadi kita ambil contoh daripada buku teks latihkan diri 7.2D. Kita baca sama-sama. Histogram di sebelah menunjukkan bacaan gula dalam darah yang diambil daripada sekumpulan pesakit di sebuah klinik. Menunjukkan bacaan gula dalam darah yang diambil daripada sekumpulan pesakit di sebuah klinik. Ini adalah histogramnya. Bacaan gula dalam darah. Ini adalah kekerapan. Kekerapan maksudnya pesakit lah. Ini adalah paras gula. Macam mana ni nak baca ni? Meter mol, mmol, stroke liter. Ini adalah bacaan paras gulanya. Berdasarkan histogram, adakah bentuk taburan data tersebut simetri? Berdasarkan histogram, adakah bentuk taburan data tersebut simetri? Berikan sebab anda. Simetri ke tidak? Kamu tengok benda ni simetri ke tidak? Tidak kan? Jadi, tidak simetri. Simetri maksudnya sebelahnya, tengah-tengah. Simetri maksudnya tengah-tengah, sebelah kiri dan kanannya sama. Kalau bentuk loceng begini, itu adalah simetri. Kalaunya seragam, seragam maksudnya ada tinggi, ada pendek, ada rendah, ada macam ni, itu simetri. Jadi ini bukan simetri lah maksudnya. Ini bukan simetri. Jadi tidak. Dan paras gula, kita boleh sebut paras gulanya adalah lebih ke kanan. Paras gulanya adalah lebih ke kanan. Lebih ke kanan. Itu sajalah. Tidak simetri, paras gulanya lebih ke kanan. Itu saja untuk A. B. Hitung min dan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah. Hitung min dan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah. Maksudnya sini kamu kena cari min dan sisihan piawai. Maksudnya daripada maklumat histogram ini, kamu kena tukar ke bentuk jadual kekerapan begini. Maklumat pada histogram kena tukar ke jadual kekerapan ini. Tengok balik, ini 2.95. Jadi selang kelas 2.95 ni sepadan bawah. Ni sepadan bawah, sepadan atas, atas dan atas. Jadi kalau sepadan bawahnya 2.95, jadi selang kelasnya adalah bermula dengan 3.0. Ini kita sendiri. Kamu sendiri kena bentukkan jadual kekerapan ni. Bukan ada dalam buku teks ni.
Ni diri sendiri kena buat. Saya dah sediakan awal supaya untuk menjimatkan masa. Jadi beginilah sebenarnya. 2.95 adalah 3.0 hingga 3.95 adalah 3.9. Itu kamu kena tahu. Nak membentuk selang-selang kelas ni. Selang kelasnya yang pertama, selang kelas yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kamu boleh rujuk video ni berkali-kali lagi lah dengan kamu rujuk pada buku teks untuk lihat lebih jelas histogram dan juga jadual kegerapan ni. Kegerapan adalah berdasarkan dengan ketinggian-ketinggian bangunan pada histogram. Kalau ini bacaan yang 4, 10, 4, 10, 20, 26, 40, 30. Rujuk pada buku teks. Kemudian nak mencari min sisihan piawai. Ni dah dibelajar pada video-video yang lepas. Tak perlu saya nak ulang balik apa yang perlu ada. Yang pasti titik tengah X, kemudian Fx, kemudian X kuasa 2 dan Fx kuasa 2. Kemudian jumlahkan. Ruangan ini boleh dikosongkan. Bukannya boleh, perlu dikosongkan. Jangan buang masa untuk menjumlahkannya. Next, kita tadi nak cari min kan. Ikut soalan kita perlu cari min dan sisihan piawai. Cari min. Sekejap. Cari min jumlah Fx 886.5 bahagi dengan 130, maka minnya adalah 6.82. Kemudian ini 6283.2 bahagi dengan jumlah kegerapan 130 tolak dengan min yang kita dapat 6.82 kuasa 2 kan. Tiktok cari guna kalkulator 1.82. Kemudian sisihan piawai adalah punca kuasa 2 varian. Varian yang kita dapati 1.82, jadi punca kuasa 2 kan. Maka sisihan piawainya adalah 1.35. Maka telah menjawab soalan untuk B, di mana minnya adalah 6.82 dan sisihan piawainya 1.35. Banyak proses kan nak perlu buat. Tapi kamu kena tahu bahawa bila soalan-soalan matematik yang memerlukan proses yang panjang begini, maka markahnya pun besarlah. Saya boleh jamin kepada kamu soalan begini memang belasan markahnya. Kalau tak lebih 10, memang dalam 9, 10, 11, 12 markah macam tu untuk soalan yang memerlukan proses panjang begini. Next. Soalan C. Bandingkan sisihan piawai. Kena cari sisihan piawai lagi ni. Sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah antara 6.0 hingga 8.9. Saya tak tahu macam mana nak sebut ni. Abaikanlah. Dengan sisihan piawai DB. Maksudnya kita kena bandingkan bacaan 6.0 hingga 8.9 sahaja untuk C ni. Kemudian bandingkan dengan B. Berikan justifikasi anda. Maksud soalan ini adalah Nya nak suruh kamu cari setakat ini sahaja. Setakat ini sahaja. Kan tadi 6.0 hingga 8.9. Betul? Jadi setakat ini sahajanya suruh cari. Jadi saya ringkaskan di sini. Bila kita tambahkan 26, 40, 30, kita dapat 96. Kemudian tambahkan ini, kita dapat 719.2. Kemudian tambahkan lagi ni, kita dapat 544.6. Jadi kemudian cari macam biasa, cari juga minnya
Minnya 719.2 bahagi dengan 96. Jadi dapat 7.49 untuk min. Untuk variannya 5443.6 ni bahagikan dengan 96, kemudian tolak dengan min yang kita dapat, kuasa 2 kan. Jadi jawapan untuk varian adalah 0.60. Sisihan piawainya adalah 0.60 di punca kuasa 2 kan. Maka sisihan piawainya 0.78. Okey, kan soalannya bandingkan sisihan piawai dengan bacaan sisihan piawai di B. Betul? Jadi kita bandingkanlah. Cuba lihat yang B 1.35 sisihan piawainya, yang C 0.78. Jadi kita boleh sebutkan bahawa sisihan piawai, tak nampak, sisihan piawai bagi bacaan 6.0 hingga 8.9 adalah lebih kecil. Kan lebih kecil. 0.78 dengan 1.35 adalah lebih kecil daripada jawapan B. Daripada jawapan B. Kerana apa? Justifikasi kan? Perlu ada justifikasi kerana serakan datanya lebih kecil. Apa maksud serakan datanya lebih kecil? Kan kecil sahaja daripada sini ke sini. Jadi serakan datanya adalah lebih kecil. Sebab itu sisihan piawainya pun lebih kecil. Okey. Tengok satu soalan saja dapat saya bincang untuk kamu lebih nampak macam mana soalan penyelesaian masalah. Okey, semua kemahiran yang kamu guna daripada awal sampai akhir yang kamu pelajari dalam satu-satu tajuk. Okey, sekian, terima kasih.